Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aywa, silakan. Ustaz, saya ada dua isu. Mhm. Yang pertama, saya tak terlibat dengan GISB semua, tapi dulu masa saya belajar di universiti adalah kawan yang masuk Alkam, and then lepas dia masuk, saya ingat semester kedua, ini baru semester pertama, semester kedua, selepas semester kedua rasanya dia terus, kami tak nampak kat universiti, terus hilang. Saya ingat sebab dia dalam keluarga dia cuma ada laki-laki dan perempuan, sepasang lah. Tahun Saya bila ingat tu, lagi Puan? mak dia datang dari Singapura menangis-nangis. Tahun bila Sebab tu? kami tak tahu dia pergi mana. Ini saya masuk universiti dulu 1982, saya dah 82 Okey. ya. Teruskan. Jadi tapi pada masa tu kami tak tahu apa dia Arkam. Jadi kita pula masa tu masuk universiti tak, Arkam waktu tu rasanya tak famous sangat kot. Tak ada lah isu kata 82. Okey. dia seleweng ke apa ke. Jadi kita orang macam tengok mak dia menangis, kita orang kesian je lah. Itu je yang kita boleh buat. Tapi kita memang tak tahu dia pergi mana. Okey, cadangan saya Ustaz, dia macam ni. Saya ni selepas jadi isu GISB ni, saya jadi takut nak sedekah. Takut nak sedekah? Ya, kita takut nak bagi duit pada orang. Macam saya selalu pergi pasar malam. Bila saya nampak orang minta derma ke apa, saya bagi duit, tapi saya tanya dia, you GISB ke? Kita jadi cuak, kita jadi ragu-ragu. Saya bagi sebab saya kesian. Pada masa yang sama, Ustaz, dah lah saya tanya dia GISB ke, saya siap pergi ceramah pula kat dia, Ustaz. Saya kadang-kadang sampai setengah jam. Sebab pada saya ni sungguh terkesan tau Ustaz. Dan saya juga terfikir, sebab diorang ni mungkin yang ada yang nak mengaku, mungkin ada yang nak ke depan, mungkin ada yang nak keluar, mungkin ada yang nak berubah. Pada masa yang sama Ustaz, kita juga tak boleh menidakkan di mana ada yang nak maintain. Jadi dan kita tengok GISB ni, saya rasa dalam live tu Ustaz ada sebut, kebanyakan sumber income dia ni adalah daripada derma-derma yang orang bagi. Dan mereka ni saya rasa sekarang mungkin dia dah tak guna dah. Macam sebelum ni kan saya nampak dekat Presiden 15 tu, ikuan itu, ikuan ini, ikuan itu, ikuan ini. Saya rasa mungkin selepas ni dia mungkin tak guna satu nama. Dia akan guna macam nama-nama biasa, yang mana again orang akan bagi derma, orang akan kesian, so benda ni akan berulang-ulang, tak ada ending. Jadi saya ni terfikir, macam saya tengok kan Ustaz, kita dalam TikTok ke dalam FB ke, punyalah ramai orang minta sedekah. Dan kita orang Malaysia ni memang kalau minta sedekah buat masjid ke, minta sedekah untuk anak yatim, memang kita bagi. Kita memang itu sebahagian daripada kita punya budaya. Sebab kita ni memang diajar oleh mak bapak, oleh ustaz-ustaz, kata sedekah tu bagus. Tambahan pula sedekah tu untuk arwah mak bapak. So saya, kalau macam itulah Ustaz, sebab saya rasa orang akan berterusan sedekah. Betul. Masalahnya, isunya sekarang adalah kalau kita nak hapus GISB, tetapi orang ramai masih lagi sedekah, so apa endingnya? So saya rasa mungkin selepas ni lah Ustaz, kalau nak kontrol benda-benda dari seleweng ni, pada saya lah, saya rasa mungkin setiap rumah anak yatim, setiap pondok ke apa ke, dia mesti didaftar bawah kerajaan negeri itu dan mesti ada pemantauan. Dia tak boleh dah orang-orang perseorangan yang Ustaz kan kadang-kadang saya kesian ke anak-anak itu, biar jadi saya buka rumah penjagaan. Tak boleh dah Ustaz. Sekarang ni saya rasa government dah tak boleh biar benda ni berlaku. Macam sekolah tahfiz pun, cuba Ustaz tengok. Kita tengok banyak berita-berita di mana sekolah tahfiz terbakar, anak-anak tahfiz jadi mangsa. Kenapa? Sebab dia wiring tak betul ke, mungkin sumber air jauh ke, makna kata benda tu tak disediakan dengan sempurna. Jadi kalau ianya di bawah pemantauan, mungkin apa orang kata, ada SOP di mana this is the minimum standard yang
setiap sekolah ataupun rumah penjagaan anak-anak yatim ke apa yang dia mesti capai, dan kita boleh pantau dia punya kalau donation mesti didaftar, mesti direkod. Ustaz bayangkan, saya sampai hari ni saya tak boleh nak imagine berapa puluh juta dia orang dah dapat daripada donation. Kalau tidak, macam mana dia orang boleh mendunia? Betul. Depa So putak duit tu. Ya. Dan Ustaz tengok, bukan setakat donation duit. Sekarang ni yang orang bagi beras pun, beras tu dia ambil jual dekat supermarket dia. Ustaz, sampai macam tu sekali. Jadi tu yang saya kata, bila saya bagi duit dekat, saya pergi pasar malam kan, saya siap bersyarah lagi dekat setengah jam dekat adik tu. Adik tu pun angguk je. Tapi dia tunjuklah, dia bagi saya receipt nak tunjukkan. Dia kata dia daripada Nyala, Thailand. Tapi pada saya, dekat receipt tu, saya bukan tak percaya dia. Saya percaya dia. Nak tipu tu dia punya pasal, tapi saya rasa macam dengan Ustaz, kita tak boleh biarkan benda ni berterusan. Kalau tidak, semua usaha adalah seperti mencurah air di daun keladi. Di daun keladi, betul. Lepas tu tak lama mari pula nama lain, lepas tu mari pula nama lain, lepas tu orang continuous nak bersedekah. Betul. Itu saya rasa macam dengan, I don't know, mungkin government boleh buat satu tabung untuk orang-orang yang bersedekah supaya yang telah berdaftar ni dia boleh dapat bantuan daripada tabung melalui government. Itulah pada saya, dia perlu ada satu sistem atau kaedah di mana pemantauan boleh dilakukan. At least Ustaz, kita dah cuba. Kita tak boleh guna kaedah lama, kita biar semua siapa nak buka rumah anak yatim ke apa ke, ikut suka dia orang. Lepas tu dia orang ni pula akan cari dana sendiri. Lepas tu tadi, siang tadi saya ada nampak satu apa orang panggil satu rayuan bantuan untuk rumah anak yatim. Saya terkejut sebab rayuan dia berbunyi macam ni. Anak-anak ni, dia orang suka makan dia panggil tu, tapi makannya Ustaz, bukan kambing bakar, tapi lebih kurang macam steak, something like that. Tu saya dah fikirlah hati, kenapa ajar anak-anak di rumah dah tahu dah kita ada rumah anak yatim, kita nak kena cari duit. Kenapa nak ajar anak-anak tu makan steak? Betul. Lepas tu dia kata apa, bila anak-anak ni nak, kita memang berusaha jugalah cari duit. Pada saya, daripada situ pun saya rasa macam dengan peliknya. Kita sendiri pun tak makan steak setiap minggu, sebulan sekali pun kadang-kadang. Saya cakap betul, saya memang tak makan steak. Jadi saya macam dengan jadi Ustaz, benda-benda macam itu saya kata kena ada satu pemantauan, kena ada satu sistem, dan benda tu semuanya kena daftar Ustaz. Ini kalau tidak benda ni sebenarnya tak kesudahan, sebab saya rasa dulu pun Arkam dah pernah dicuba, kita dah government dah cuba take action kan. Lepas tu nothing. Kata ada lagi yang hardcore tu. Dan saya ada tengok satu video, saya tak ingat apa nama dia, tapi Ustaz tu dah meninggal dulu. Dia kata dia bertanggungjawab untuk pemulihan ahli-ahli Arkam tu. Dia kata dia orang ni susah, walaupun depan kita dia mengaku ya dia dah berubah dia apa, sebenarnya dia orang ni amat susah untuk berubah. Ustaz, dia orang dah duduk di bawah. Ini orang yang uruskan pemulihan akidah tu. Ya. Apa nama Ustaz dia? Dia dah meninggal. Oh, saya pun tak tahu. Saya tengok satu video. Dia ada cakap, dia ni, dia tak ingat lah, dia pespek nama dia apa dia. So dia kata memang susah kita nak ubah. Ustaz bayangkan, dia orang tu dah berpuluh-puluh tahun kena torture, berpuluh-puluh tahun dengar doktrin tu. Ustaz ingat 6 bulan dia boleh berubah? Ustaz ingat 1 tahun dia boleh berubah? Lepas tu pula orang keep on bagi donation tu pula kita bukan boleh tahu dia dapat donation ke tak dapat donation, sebab kita kan jenis bagi donation tu secara personal kebanyakannya. Jadi macam mana nak kontrol, sedangkan usaha nak ambil dia untuk bagi dia balik ke pangkal jalan tu, pada saya
Saya tak tahu lah Ustaz. Sebenarnya dia macam ni, satu pintu kita tutup tapi 4 lagi masih terbuka untuk dia. Mungkin boleh So jadi macam saya tu kan. rasa benda ni apa dia? Ada seorang sahabat kita, dia kata, dulu masa pemulihan Al-Arqam, kita fokus kepada pemulihan akidah. Tu pun puan kata ada masalah lagi kan. Tapi sahabat kita ni kata, Said Abdullah bin Said Hashim kata, zaman tu tak dibuat pemulihan ekonomi. Jadi bila pemulihan ekonomi tak buat, mereka guna balik lah. Ya betul, saya kata benda ni bukan setakat kena tengok dari satu angle. Dia juga memerlukan pelibatan semua orang. Dia juga memerlukan masyarakat tu aware of the problem, aware dia orang ni punya apa dia orang punya kehendak ataupun keperluan. At the same time kita juga kena 10 step ahead, anticipate ada tak lagi yang akan yang akan yang akan patah balik lah. Betul. Kita dah kena anticipate. Dia tak boleh kita cuba ni dia, lepas tu kita lepas dia. Saya tak tahu lah Ustaz, tapi pada saya nak fikir, saya ni dia fikir seorang 6 bulan cukup, 1 tahun cukup. Ustaz kalau nak bagi duit untuk dia survive, saya rasa 6 bulan kita boleh bagi duit, dia boleh buat bisnes. Masalahnya ini akidah Ustaz. Dia dah berpuluh tahun, pagi petang semalam, tiba-tiba kita datang nak bagi tahu kat dia, no, ni salah, ni salah. Sedangkan anak kita pun kita nak, kalau dia suka, katalah dia suka makan aiskrim, sekarang kita nak kata kat dia suruh stop aiskrim. Ustaz ingat senang. Betul. Letak rotan pun dia sanggup makan juga. Dia sanggup kena rotan tapi janji dia boleh makan. Itu masalah. Saya kata bukanlah nak kata tak boleh langsung, tapi saya rasa benda ni dia makan masa. Makan masa satu. Lepas tu hari tu kan ada seorang masalah Ustaz, dia cakap apa benda ni macam sesuatu yang drastik terjadi. Contohnya macam orang tu kena ISA. Barulah macam dia berubah. Itu pun tak semua. Yang berubah tu mungkin 1-2. So saya rasa masyarakat juga perlu diberi pembelajaran supaya dia orang aware, supaya kalau orang minta derma jangan suka-suka bagi, supaya kalau orang minta derma, sebab Ustaz bayangkan kalau kita kat GSB tu anak-anak dia yang mana lari, yang mana duduk kat luar tu, kalau dia minta derma kita mana tahu tu. Saya kata bila saya bagi derma, saya siap lagi interview dia, budak tu you GSB ke apa tu, dia macam dengan apa dia tak, apa dia GSB saya itu yang saya terus bagi ceramah tu. Kena check dulu. So saya rasa benda ni is not simple macam 1+1 jadi 2. Dia sebenarnya very very complicated. Kita kena cuba, kita kena berusaha. Cuma kita jangan leka lah. Kita tak boleh leka. Sebab Ustaz kena faham, kita nak mengubah orang yang tak mau berubah. Kita tak boleh kata kita nak mengubah orang yang nak berubah. Ini bukan isu orang kita nak mengubah orang yang nak berubah. Kita nak mengubah orang yang tak mau berubah. Ada benda yang bagus yang puan kita Zali yang sebut ni berkaitan tentang isu GISB mungkin akan guna nama baru, menarik. Kemudian kita sedang nak ubah orang yang tak nak berubah, itu juga menarik untuk diperhatikan. Demikian juga desakan kita secara bersama supaya kena ada pemantauan terhadap apa tindakan yang telah dilakukan. Kena ada sistem. Macam contoh disebutkan tadi tentang isu orang minta sedekah. Dia rasa macam takut nak sedekah. Dan saya rasa tak ada masalah takut nak sedekah ni. Bila ada jadi isu hari ni, maka kita nak berhati-hati untuk sedekah kerana kita bimbang kita sedekah tu tak sampai. Itu adalah perkara yang masuk di akal dan dibenarkan di dalam agama. Oleh sebab itu hari ini kita carilah tempat-tempat yang memudahkan kita untuk sedekah. Banyak paling kurang tak tahu kat mana pun pihak Jabatan Agama kita buka banyak dalam bab ni. Boleh sedekah dekat situ juga, dia akan salurkan. Nak bagi kat bahagian Baitul Mal pun boleh. Banyak duit kita boleh bagi dekat sana dan akan sampai insya-Allah. Okey baik, kita naikkan yang lain.